Sekali tekan itu untuk buka beg dia. Ni kat ni. Mikrofon tak ada nak cakap kan? Mana dia orang Sungai Tiram? Ni mic. Okey, sementara mic kita mula dulu nah. Boleh dengar kan? Suara saya dengar kan? Alhamdulillah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tak, Mami, masalah dia mic tu yang tak ada. Tak tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar kan? Boleh dengar no? Alhamdulillah. Okey, tak apa Mami, tak apa. Boleh dengar. Boleh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Kita masuk nah, kita tak baca qunut ke nazilah begini nah. Dan alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, Allahu Subhanahu wa Ta'ala atas limpahannya, kurniaannya, rahmat dan nikmat yang telah pun diberikan kepada kita, yang tidak pernah putus walaupun satu saat. Anugerah kasih sayang Allah yang melimpah ruah. Syukran ya Allah. Tiada lafaz yang terlebih agung untuk kami rafakkan kecuali alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Itulah lafaz yang teragung. Hanya untuk Allah. Atas kurniaannya kepada kita. Dipanjangkan usia. Disihatkan tubuh badan. Diberikan ruang dan masa. Dihantar jemputan. Untuk kita bersama-sama menerajui ilmu Allah. Dalam keadaan kita yang dhaif, lemah dari segi ingatan, lemah dari segi ilmu, lemah dari segi tindakan, lemah segala-galanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan alhamdulillah hari ini kita akan sambung pengajian kitab Daqaiqul Akhbar, iaitu pada bab yang ke-23. Segala makhluk yang dihimpunkan. Segala makhluk yang dihimpunkan. Penceritaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah makhluk yang pertama yang akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Siapa orang dia? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tersebut di dalam hadis. Yang ni bila disebut macam ni, ada beberapa hadis menceritakan tentang segala makhluk yang dihimpunkan dan bagaimana makhluk itu dibangkitkan. Apabila Allah Ta'ala hendak menghimpunkan segala makhluk itu, maka dia pun menghidupkan Jibril dan Mikail alaihimussalam. Israfil dan Israel alaihimussalam. Mula-mula Israfil, lalu dia pun mengambil sangkakala daripada aras sehingga Allah Ta'ala membangkitkan Ridwan. Ini dalam beberapa petikan hadis diceritakan bahawasanya ketika mana Allah Ta'ala menghendaki menghimpunkan para malaikat, maka dihimpunkan berdua-berdua, berpasang-berpasang. Itu disebut Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kita baca pada bulan-bulan yang terdahulu. Subhanallah. Terima kasih. Terkejut hamba. Allah. Baik, telah pun kita baca. Telah pun kita baca pada bulan-bulan yang terdahulu tentang bagaimana Allah Ta'ala sebut fazak, kan? Terkejut dengan satu tiupan sangkakala. Manusia itu dalam keadaan dengar-dengar heran apa yang berlaku. Dan kemudian kita diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sa'iq. Sa'iq. Satu kejutan, satu jeritan yang amat sangat, satu tempikan
daripada malaikat sehingga menyebabkan kesemuanya fana. Dan telah pun diceritakan kepada kita antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan kebinasaan mereka, iaitu 4 makhluk ni. 4 para malaikat yang dikasihi, itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan juga malaikat Israel. Dan keempat-empat individu malaikat ini juga adalah yang terawal dibangkitkan. Yang terawal dibangkitkan, yang mana mereka itu dibangkitkan secara berpasang-pasang. Kita tak boleh bayang macam mana Allah Ta'ala matikan mereka dan macam mana Allah Ta'ala bangkitkan mereka. Ustazah, berikan teks office kan? Baiklah. Dan mati mereka tidak berkubur seperti manusia. Tidak ada kubur seperti manusia. Dan bagaimana direntak ataupun dicabut nyawa mereka juga tidak diceritakan daripada mana-mana hadis Nabi SAW. Namun yang pasti mereka adalah yang binasa. Yang binasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terus bercerita kepada baginda SAW. Antara awal-awal yang dibangkitkan ialah keempat-empat ini. Dibangkitkan Jibril bersama Mikail, sementara Israfil bersama dengan Israel. Dan di antara 4 ini mana yang paling awal dibangkitkan? Israfil. Malaikat Israfil di antara yang terawal dibangkitkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menugaskan, memberi tugasan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan roh ditidurkan, roh dimatikan. Itu tugas malaikat Israfil. Yang kita tahu tugasnya ialah meniup sangkakala, yang telah pun kita baca tentang dia. Pada hari diberi tugasan kepada beliau, dia dah meletakkan sangkakala di mulut dia untuk dia tertiup saja, menunggu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan bumi. Dan apabila dia di antara makhluk yang awal dibangkitkan, dia juga menunggu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan siapa yang lebih awal. Dan selepas dia hidup, maka yang awal dibangkitkan ialah malaikat Jibril dan Mikail. Dalam tugasan, beberapa hadis sahih menceritakan di antara tugasan-tugasan yang telah pun disandang oleh para malaikat yang ramai ni. Apa ramai lah? Sebenarnya ramai. Hanya dikhaskan nama-nama mereka tu atas tugasan. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tugas Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu ni perkhabaran demi perkhabaran yang telah dirakamkan oleh baginda Nabi SAW melalui sahabat yang pandai menulis, pandai membaca, kuat hafazan, lalu dibukukan menjadi naskah Al-Quran. Itu wahyu yang telah pun dibawa oleh malaikat Jibril, yang ditinggalkan kepada kita sebagai pusaka baginda Nabi SAW, yang mana kata baginda SAW, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Hadis. Hadis yang beribu-ribu, puluh-ribu Nabi tinggalkan kepada kita, selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis, nescaya kita tidak akan sesat selama hidup di dunia. Dan itu tugas Jibril, tugas Mikail. Di antara malaikat yang paling disayangi oleh orang-orang Yahudi yang cuba menyesatkan umat. Orang Yahudi paling sayang pasal Mikail ni tugas dia membawa rezeki, ataupun kita panggil dia malaikat membawa rahmat. Bagi pegangan akidah orang Islam, rezeki itu bukan hanya kekayaan. Rezeki bukan hanya tertumpu pada kekayaan. Rezeki adalah kita mempunyai satu ruang untuk kita
beribadah dengan Allah, satu rezeki. Rezeki adalah kita memiliki hati yang baik untuk melakukan kebaikan. Itu adalah satu rezeki. Rezeki apabila hati kita terbuka untuk melihat yang baik, menganggap yang baik dan husnuzon. Itu rezeki. Bukan makan semata-mata, bukan harta semata-mata. Rezeki andai kita mempunyai masa yang luas, nah, hati yang lapang, jiwa yang tenang, itu satu rezeki. Bahkan segala-galanya, setiap pandangan, pendengaran, perkataan, sehat tubuh badan, itu semua adalah rezeki. Maka Mikail orang yang tepat, pembawa rahmat. Kita sebut malaikat yang membawa rahmat ialah Mikail, dihidupkan Jibril. Jadi makhluk yang kedua selepas Israfil. Kemudian makhluk yang ketiga, malaikat membawa rahmat untuk diberi rahmat kepada makhluk manusia yang bakal dihidupkan. Dan kemudian Israel di antara makhluk Allah yang terakhir. Nah, yang terakhir dimatikan, yang kita baca di dalam beberapa hadis, dia cabut nyawa dia sendiri kan. Cabut nyawa dia sendiri, sakit. Dia kata, andai ku tahu sakit sebegini, nescaya aku akan mencabut nyawa setiap anak Adam itu dengan sehabis lembut. Dia cabut dia sendiri, paling-paling lembut pun dia sakit teramat sangat. Dan dia ialah makhluk yang keempat. Tapi kalau nak ikut dengan Israfil, dia adalah yang kelima. Israfil tak ada yang keempat. Yang keempat. Baik. Dan dia pun mengambil sangkakala. Israfil terus melakukan tugas mengambil sangkakala daripada Arash. Sangkakala itu berada di Arash. Baik, saya ulang balik. Ilmu Allah Ta'ala ni kena ulang. Untuk kita faham cerita yang kemudian, kena ulang balik cerita yang terdahulu. Kita manusia yang suka lupa, maka wajib ingat memperingati. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Maka berilah peringatan, kerana memberi peringatan itu adalah peringatan yang bermanfaat. Di antara makhluk yang awal-awal diciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah Ta'ala ciptakan bulan dan matahari, sebelum Allah Ta'ala ciptakan apa-apa di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi, tak ada apa. Hanya saja ada Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi di antara makhluk yang awal-awal diciptakan, maka ulama-ulama muhaddisin mengkaji hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, membahagikan kepada beberapa bahagian. Katakan yang awal diciptakan ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mengatakan yang awal diciptakan ialah qalam. Qalam yakni pena yang menulis amal kebajikan kita, yang menulis nasib kita, yang menulis setiap pergerakan kita, yang menulis ke mana yang kita nak pergi hari ini, yang menulis kita masuk tadi ke pintu mana, kita duduk kat tempat mana, itu kerja qalam. Makhluk yang pertama diciptakan. Ada hadis mengatakan di antara makhluk yang pertama diciptakan ialah Arash. Arash. 4 hadis tak? Hadis yang ketiga mengatakan makhluk pertama diciptakan ialah Arash. Arash ini adalah satu kerajaan Allah. Nah, satu kerajaan Allah. Bila mana pemerintahannya adalah Allah, maka Allah Ta'ala menciptakan satu kerajaan dia. Wallahu a'lam. Akal tak sampai. Akal kita tak sampai. Yang keempat, antara makhluk pertama diciptakan ialah al-ma'u, air. Sebab ada hadis Nabi yang sahih mengatakan Arash itu berada di atas air. Jadi 4. Ni khilaf. Kalau ada orang kata pena yang dijadikan lebih dulu, pena ni hanya Rasulullah SAW saja yang pernah melihat. Kita tak tahu. Ada hadis mengatakan Arash hanya baginda Nabi SAW yang pernah sampai.
Ada yang mengatakan Nur Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan hingga Allah Taala kata, "Ya aku jadikan bulan, bintang dan matahari. Angin tidak akan bertiup, bunga tidak akan berkembang, air tak akan mengalir jikalau tidak kerana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini semua kita kata hadis sahih yang boleh kita percaya. Nak kata mana dulu? Allah yang Maha mengetahui. Dan yang keempat disebut sebagai air. Sebab kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aras berada di atas air. Jadi mana satu? Wallahu a'lam. Jawapan yang boleh kita bagi hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Dan aras itu adalah satu naungan yang cukup luas. Dan ada beberapa individu yang akan duduk bernaung di bawah aras. Ada 7 individu yang akan bernaung di bawah aras yang pada hari ketika sangat-sangat panas. Saya serta ada satu persatu. Nanti kita ulang pula lah. Nanti kita ulang pula. Sebab saya tahu benda ni kena ulang. Kena ulang sampai dia hadam dalam akal kita. Bila dia hadam dalam akal kita, maka akan terzahirlah daripada perbuatan yang ni amal soleh. Kerana kita nak masuk ke syurga Allah Ta'ala, kita nak bawa 2 iman dan amal soleh. Hak yang selebihnya rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Baik. Dan dia kata, sehingga kalau duduk di bawah arash. Kalau saya sebut tadi, di antara makhluk yang awal diciptakan arash. Berada di bawah arash, maka dia akan ambil sehingga kalau itu daripada arash, lalu ditiupkan. Ditiup. Antara tiupannya yang awal dibangkitkan adalah malaikat Ridwan. Yang mana kita tahu, kita yakin dan percaya atas perkhabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Ridwan ini ditugaskan menjaga surga. Jangan bayangkan lagu Pak Gad jaga pintu tu. Kita ni otak kita ni bayangkan dengan apa yang kita pandang di dunia. Dia bukan lagu Pak Gad jaga tepi pintu, siapa masuk, sakit nombor kereta ke, siapa keluar lagi angkat pagar dah. Dia bukan kerja dia macam tu. Tapi malaikat Ridwan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cakap justru itu dia pun berkata, wahai Ridwan, perhiasilah olehmu segala surga dan susunlah segala pakaian kepunyaan Muhammad alaihi salam dan umatnya. Kemudian mereka pun datang dengan buruk, mahkotanya panji-panji pujian dan 2 pakaian daripada pakaian surga. Tugasan yang diberi. Dia pun berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman atas satu seruan, yakni seruan amar, menyuruh, memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar diperhiaskan juga. Otak kita ni akan terbayang pakat gotong royong lah. Tetamu-tetamu terhormat nak main kan. Cuci kipas angin, cuci ekor, becuh, kapet kan. Itu pada bayangan kita. Yang mana kita tahu penghuni syurga yang paling awal adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidadari ini perhiasan surga. Yang ditugaskan nanti mereka itu adalah berkhidmat untuk ahli surga. Maknanya perelokkanlah surga yang dah sedia elok, yang penuh dengan nikmat, perelokkanlah. Siap sedia kerana mereka surga-surga itu bakal dihuni pada hari ini. Fahamlah malaikat Ridwan bahawasanya hari itu adalah hari kebangkitan. Kan hari kiamat ni nama dia banyak. Yaumul Qiyamah paling masyhur. Yaumul Qiyamah hari kiamat. Yaumul Jaza hari pembalasan. Yaumul Hisab hari perhitungan. Yaumul Fasl hari memberi keputusan. Kemudian Yaumul Ba'ts hari dibangkitkan daripada tidur yang panjang. Kemudian Yaumul Kubra, hari yang paling besar. Yaumul Din, hari agama. Banyak nama yang disebut dalam Al-Quran. Dan
Dan disebut lagi yaumul waqi'ah. Nah, hari dihentak-hentakkan manusia. Hari itu manusia akan dihentak, digertak dan dihalau sebagainya. Okey, itu di antara hari. Fahamlah malaikat Ridwan telah datang pun hari tersebut, maka kedatangan hari tersebut dia diperintahkan untuk menghiasi syurga. Okey, jangan bayang macam mana dia hias syurga yang dah dihiaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu nak bayang macam mana. Kita hanya boleh membaca saja hadis ini. Petikkan hadis yang kita baca, hadis panjang lalu diterjemahkan untuk kita mudah faham. Jadi dia kata apa yang dibawa, apa yang diperintahkan untuk bawa, bawalah segala pakaian kepunyaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pakaian daripada syurga. Kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kewafatannya memakai jubah milik baginda. Ada kata hadis baginda dipakaikan dengan pakaian kafan. Ada kata hadis baginda dipakaikan dengan kain putih sahaja tanpa baju. Wallahu alam. Yang mana satu yang benar, tapi semua itu adalah hadis daripada sahabat-sahabat yang sahih. Dan ketika mana baginda dibangkitkan, baginda akan dipakaikan, dibawa 2 pasang baju. Dibawa 2 pasang baju. Susun baju dia bagi dia pakai selama hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah pakai baju elok, no. Nabi tak pernah pakai baju cantik-cantik. Dalam hayat baginda, selama dalam satu masa Nabi tak ada baju lebih daripada 2. Lebih ada 2, saling satu, rosak satu, dapat satu lagi. Jadi tak banyak. Menyebabkan di antaranya kenapa Nabi memilih untuk hidup tersebut sedemikian, kerana Nabi tak mahu hati dia bergantung pada dunia. Kita ni hati kita bergantung pada dunia sepenuhnya. Kalau nak pergi mana-mana, dalam kepala otak kita fikir aku nak pakai baju apa. Cukup bergantung pada dunia. Tak fikir apa lagi ni? Baju apa nak pakai? Tak ada baju, kan? Dah jumpa baju nak fikir tudung pula tak mana. Kalau boleh nak baru. Hati kita terlalu bergantung pada dunia. Baju ni duk pakai sangat dah, orang kata dia tak ada sangat. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada baju lebih daripada 3 dalam satu masa. Itu yang kita baca dalam Syama'il kan, tak lagi dapat sahabat ni bagi pakai, ditukarkan. Itu kalau kata 2 helai tu, tukar satu pakai, tukar satu. Kita kalau ada 2 helai tu tak tahu lagi di mana kita kan. Itu berpuluh-puluh helai, bahkan mungkin ratus, bahkan mungkin ratus. Tak cerita hilang dalam lipat, hilang dalam lipat. Aku cari lama dalam ni, hilang. Banyak sangat kata hilang. Bukan hilang baju weh, hilang dalam kain baju. Hati tergantung. Berpuluh-puluh cari apa cari baju. Ni punya berlambak-lambak ni. Tak ada nak cari yang tak ada. Hati terlalu bergantung pada dia. Kenapa Nabi sedemikian? Sebab Nabi tak mau dunia mengambil tempat dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bagi ruang akhirat untuk dia. Maka dia di antara individu yang awal belum dibangkitkan lagi, tak diserukan lagi nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dah disiapkan baju, siapkan pakaian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah taala. Dan kemudian dia kata mereka pun datang dengan burak. Burak itu apa? Kenderaan. Kenderaan yang akan membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenderaan yang begitu cepat, yang begitu pantas. Burak itu maksudnya barqun. Barqun ni dalam bahasa Arab bermakna kilat. Pergerakannya pantas seperti kilat. Nak ke mana? Nak ke mahsyar. Tak mana mahsyar tu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan jauh tak sampai daripada tempat kita bangkit. Cuba bayangkan kita mati di Malaysia.
Mahsyar tu entah duduk di mana-mana. Dan bila bangkit nanti kita akan dihalau seperti binatang ternakan menuju ke mahsyar. Apa ada di mahsyar tu? Di mahsyar tu dibentangkan mizan, neraca timbangan. Jauhlah nanti jauhnya, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkasut. Matahari yang turun mendekat di kepala. Allah, sakitnya ya Allah. Berjalan, kalau kata berjalan dengan kaki, alhamdulillah, kakilah. Lalu ni jalan dengan kaki pun tak langgar dah. Sakit betul aku. Sakit tu orang sakit tapak kaki dia sakit tak belakang kaki. Orang sakit lutut dia sakit betik. Sakit paha, sakit cabang paha, sakit. Bagaimana keadaan maksa. Nabi ada dalam kenderaan sedang menempuh. Subhanallah, yang ketika hayat sampai luka tapak kaki Nabi. Berjalan bawa dakwah, berjalan kaki luka tapak kaki Nabi. Pecah-pecah tapak kaki Nabi. Dilempar dengan batu bagi luka parah, berdarah, Masya Allah Ta'ala. Yang mana? Itu yang Nabi sebut ni. Wa ra'aita thamma ra'aita na'imah wa mulkan kabira. Aku tak terpaut pada dunia sebab aku dah tengok dah datang. Aku dah tengok di sana ada satu mulkan kabira, kerajaan Allah yang maha besar. Sebab tu hati tak terpaut pada dunia. Bukan sekadar burak ada mahkotanya. Saya tak boleh bayang, hanya boleh sebut mahkota ini adalah perumpamaan sahaja. Ada panji-panji pujian. Kalau kita lagi, kita bayangkan kalau kita lagi orang pasang bendera-bendera nak bagi nampak meriah. Kalau dalam peperangan ada panji-panji kemenangan, kemegahan, satu-satu pasukan tu dia kena ada bendera dia, ada panji-panji dia, ada slogan dia. Dan dia kata dua pakaian daripada pakaian surga yang dibawakan kepada baginda Nabi SAW. Tentang pasal pakaian Nabi pun rasa dulu hati kita kan. Nabi pakaian dia bukanlah daripada pakaian kain yang elok, hanya kain. Kita bacakan disebutkan dia adalah kain kapas, diperbuat daripada sari bunga flex. Yang baca Syama'il, ingat ke tak ingat? Aku tak tahulah ke hampa. Ingat, insyaAllah, alhamdulillah ingat. Cuma kadang-kadang lupa bila dia peringatkan. Ya betul-betul. Ya betul dah. Itu untungnya orang yang belajar kan. Tak ada oleh tengah-tengah. Baik. Mula-mula sekali dihidupkan oleh Allah Ta'ala daripada binatang. Di kalangan binatang yang awal dihidupkan ialah borak. Satu binatang yang kita tak boleh nak bayangkan. Hanya penceritaan baginda Nabi SAW, bagaimana baginda naik ke langit, bagaimana baginda boleh berisra' daripada, isra' ni berjalan malam lah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak sampai satu malam, setengah malam. Kemudian naik ke langit yang ketujuh. Naik apa ni? Naik burak. Burak tu macam mana? Lalu Nabi bercerita tentang burak. Dia tak berjalan, dia terbang. Bentuknya bagaimana? Tanya para sahabat. Dia kecil sikit daripada kuda. Taklah sebesar kuda, kecil sikit daripada kuda. Dan besar sikit daripada hemar, keldai. Jadi yang selesa-selesa tak adalah besar macam kapal terbang tu dah. Taklah kecil sangat macam keldai tu. Taklah besar macam kuda, kecil sikit daripada kuda. Berwarna putih seperti susu, kata Nabi SAW. Lalu ditungganginya Nabi naik atas dia, ditemani oleh Jibril dan Mikail yang akan memanggil baginda. Nabi cerita lagi, apabila dia naik ke tempat yang tinggi, keadaan kaki depan dia akan pendek, kaki belakang dia panjang.
Dia nak seimbangkan Nabi. Dia tak mau bagi Nabi condong. Macam kita naik kapal terbang, waktu kapal terbang tu duduk menyacak naik tu, kita rasa macam nak terlentang tu kan. Saya dulu. Dia pun pesan suruh ikat tali pinggang elok-elok kan. Begitu juga bila kapal terbang tu nak turun kan. Kita akan merasa gegaran demi gegarannya. Tapi buruk tunggangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak rasa terhentak. Nabi tak rasa apa. Bahkan Nabi kata sifat dia ketika dia mendaki tempat tinggi, kaki depan dia pendek. Dia pendekkan sebab dia tak mau bagi Nabi rasa condong. Nabi tetap rasa stabil berada. Bukan kata biasa-biasa punya kenderaan syurga yang dia bawa datang. Dia mempunyai sayap sebab tu dia terbang. Jadi maka manusia yang seperti kita, bayangkan dia itu yang dipeluki, ilustri pelukis. Lukis borak tu kepala macam orang, sebab Nabi kata dia cantik. Pada helaian bulu dia tu ada bertatah zubarjat. Zubarjat ni ialah berlian dari yang berwarna hijau. Yakut berlian berwarna merah. Perhiasan itu cantik semua. Itu manusia yang otak berkarat lagu kita ni, dia lukis. Kan itu kita tengok depan, tengok pula gambar burak. Ni burak Nabi. Dia buat muka perempuan, berambut, dihiasi dengan pakaian, dengan gelang-gelang kakinya. Ada Nabi contoh dia ada gelang kaki dan keempat-empat kaki. Dia ada tali kekangan dia yang dipegang oleh Jibril alaihi salam. Dia mempunyai sayap terbang selaju-lajunya untuk bagi sampai dalam sekelip mata. Maka kata Nabi, lajunya seperti kilat. Itu yang dalam burak tu. Barqun. Sur'ah kal barqa, kata Nabi. Laju seperti kilat. Jadi bila sahabat saya naik apa? Naik barqa, naik burak. Quran barqun tu burak. Kilat, naik kilat. Memang macam naik kilat punya laju. Sebab tu boleh sampai cepat tak? Dan dia kata itu adalah binatang pertama yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada mereka, kamu pakaikanlah dia. Pakaikan. Maka mereka pun memakaikannya pelana yang bertanah. Yang bertanah ni bertahta dari yakut, permata nilam yang merah, sedangkan kekangannya daripada zabarjad, batu permata yang berwarna hijau, dan dua pakaian, satu daripada hijau dan satu lagi kuning. Allah tak tahu. Saya tak tahu nak contoh macam mana dia tapi macam tu yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada mereka, pergilah kamu ke kubur Muhammad alaihi salam. Maka mereka pun pergilah. Sesungguhnya bumi ini telah menjadi bumi yang rata, tidak rendah, tidak tinggi, serta tidak ada tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka tidak mengetahui di mana kuburnya. Dah siap dah dengan burak, dah siap dah dengan pakaian, siap dengan segala perhiasan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada malaikat, 4 malaikat ni Ridwan, dia menjaga syurga. 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Dicari makhluk manusia yang pertama. Jadi kita cerita pasal malaikat yang dihidupkan bawah. Binatang pertama dihidupkan dan makhluk manusia yang pertama dihidupkan. So dicari siapa? Dicari jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cari tak ada jumpa apa kerana keadaan muka bumi ketika itu rata. Disebut rata. Kalau dalam Al-Quran selalu kita baca, tadi pun baru sudah kita baca surah Al-Kahfi ayat 8. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kan? Itu ayat ke-8 daripada surah Al-Kahfi. Wa inna la ja'aluna ma'alaiha.
Dan kami juga akan menjadikan permukaan bumi itu sa'idan jaroza. Hal keadaan dia tanah, sa'id itu tanah yang rata. Di bila mana? Akhirat. Kiamat nanti Allah Ta'ala akan ratakan permukaan bumi. Tak ada gunung, tak ada bukit bukau, tak ada gua naik tinggi, tak ada apa. Bumi menjadi serata-ratanya. Dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Naba, Allah Ta'ala cerita tentang keadaan permukaan bumi yang akan dibentangkan kembali. Dia kata, jadi tidak tanda. Kalau kata begini, hari ini kita tengok tanda makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di mana kedudukan makam baginda, di Madinatul Munawwarah. Dalam negara Madinah Munawwarah itu ada satu masjid yang kita panggil Masjid Nabawi. Dalam seluas-luas Masjid Nabawi itu, kan Masjid Nabawi itu dia ada 88 pintu. Pada satu pintu ke satu pintu tidak pusing jenuh, jauh. Dalam sebanyak-banyak pintu tu ada beberapa pintu yang boleh terus ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara banyak-banyak pintu itu ada satu tempat yang paling istimewa yang dinamakan Raudhah. Dan di sisi Raudhah adanya satu tempat yang dinamakan bilik Sayyidatina Aisyah. Maka di dalam bilik Sayyidatina Aisyah itu adanya jasad mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada petunjuk. Ada petunjuk yang kita boleh berfikir, kita lihat tanda tanda. Tapi malaikat yang empat ni cuba mencari di atas Sa'i dan Jaroza, di atas permukaan bumi yang kata tu cari. Tak ada petunjuk mana makam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Satu makhluk yang dirindui, satunya makhluk yang menjadi asbab kenapa muka bumi itu indah, bercahaya, kenapa bulan dan bintang itu berkejip-kejip, berkelip-kelip, kenapa matahari itu naik turun. Semua kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kata kepada Allah, tak mana nak cari? Tak mana nak cari? Tak ada tanda, tak ada tumbuhan, tak ada apa, hanya kosong dan rata. Keadaan muka bumi itu dia kata, tiba-tiba zahir Nur Muhammad alaihi salam seumpama tiang daripada kubur hingga terus ke langit. Lalu berkata Jibril alaihi salam, panggil olehmu wahai Israfil, engkaulah yang menjadi mahsyar Allah Ta'ala terhadap segala makhluk dengan tangan engkau. Jadi bila dah tengok keadaan, tang mana kita nak cari ni? Tang mana yang kita nak seru dia ni? Kata Jibril, panggil wahai Israfil, hang adalah yang ditugaskan oleh Allah. Di tanganmu pada hari ini adanya nyawa-nyawa manusia yang akan dibangkitkan dengan keseruan. Suruh Israfil panggil. Kenapa? Tugas dia. Sebab dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Surah apa tu? Katalah tak sikit. Surah Yasin. Bumi dah dengar. Kita bila orang baca, pernah baca, aman, pernah baca. Wa nufikha fis-suri fa idza minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ditiupkan sur singkakala, fa idahum minal ajdasi, maka tiba-tiba mereka itu terbangkit daripada kubur. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut tugas malaikat Israfil, dia kena tiup.
Baik. Apabila Jibril memerintahkan wahai Israfil, tiup dia, panggil, seru nama dia. Bukan tiup satu-satu dah. Di atas satu seruan. Jadi kenapa Jibril tak panggil? Suruhlah engkau, kata Israfil. Panggillah. Rasanya engkau kekasihnya di dalam dunia. InsyaAllah. Israfil kata kepada Jibril, hanglah yang panggil. Dia kan kekasih hang di dunia. Kan Rasulullah sentiasa berkasih dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sampai kalau pernah satu ketika Jibril alaihi salam tak turun, ada hadis kata 50 hari, Nabi sampai menangis. Nabi sampai menangis, manalah Jibril, Jibril sentiasa apa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan hamba selalu berkasih di dunia. Kamu panggillah, apa jawab Jibril? Aku malu padanya. Allahu Akbar. Malaikat malu pada Rasulullah. Kenapa malaikat malu pada Rasulullah? Dia adalah makhluk manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk manusia yang menanggung akal, yang menanggung nafsu, makhluk manusia yang menanggung segala kesusahan, menanggung segala penderitaan, menanggung segala fitnah, menanggung segala kesengsaraan di kaum yang hidupnya makan tak pernah kenyang, hidupnya tak pernah lena, tak pernah rasa nikmat kesenangan. Sementara Jibril adalah satu-satu makhluk yang memang Allah tak anugerahkan kepadanya nafsu sentiasa dalam kenyamanan. Hari ini dia naik bangkit, Jibril malu. Nak panggil nama dia pun malu. Hebatnya manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serulah nama dia di dalam selawat kita. Dia akan menambahkan berat dalam timbangan kebaikan kita. Kebaikan kita tak banyak. Mudah-mudahan daripada selawat yang kita baca ini akan menjadi asbab untuk beratkan timbangan kita, insya-Allah. Jadi bila dikatakan Jibril malu nak panggil nama Muhammad, rasa malu nak seru nama kekasih dia. Israfil berkata, kau seru wahai Mikail. Mikail panggil dia. Alaika ya Muhammad. Tapi tidak jawab. Alaika ya Muhammad. Mikail terus panggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dipanggil, tiada jawapan. Bumi kan rata, tanah yang rata, dipanggil tiada jawapan. Justru itu mereka pun berkata kepada malaikat maut, engkau serulah. Kata kepada malaikat maut, lanihan pula lah yang panggil. Suruh Jibril malu nak panggil. Suruh Mikail panggil tapi tak bersahut. Maka berkata malaikat maut, wahai roh yang baik, kembalilah olehmu kepada badan yang baik. Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang paling tenang dalam dunia ialah jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diseru dengan penuh kasih sayang, kembalilah kamu kepada jasad kamu. Untuk apa? Untuk menerima mardiyah Allah Ta'ala pada hari itu. Jadi bila malaikat mu panggil, kan malaikat mu waktu dia nak matikan pun dia akan seru begitu, wahai jiwa yang keji, kembalilah kamu kepada kemurkaan Allah. Maka dihamburkan roh itu keluar, berpecah-pecah daripada jasad, berkecamuk, hancur, kerana manusia itu adalah kemurkaan Allah. Tapi kalau kata manusia itu dalam rahmat dan kasih sayang Allah, seruannya adalah seruan yang cantik, nafsul mutmainnah. Katakan nafsu ada beberapa bahagian, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah, nafsu amarah. Telah pun kita ceritakan, insya-Allah kita bahas lagi bila ada masa. Dan kemudian
Apabila diseru oleh malaikat maut, apa katanya? Tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Tak jawab juga. Tak jawab juga. Kemudian Israfil alaihi salam pula berseru, wahai roh yang baik, masuklah ke badan. Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Tak jawab juga. Israfil pagi pun tak jawab. Kemudian Israel alaihi salam menyeru, wahai roh yang baik, berdirilah olehmu demi faslul qada. Apa dia faslul qada tu? Hari yang ditetapkan keputusan. Faslu tu keputusan, qada tu yang ditetapkan. Jadi bermula makna, saya balik baca apa dia faslul qada ni. Hari yang ditetapkan keputusan. Makna dia qada dan qadar kita dah ditetapkan, syurga ke tempatnya, neraka ke tempatnya. Hari itu dipanggil hari faslul qada. Nama hari kiamat di antara salah satu daripada nama hari kiamat. Bila seru, wahai roh yang baik, berdirilah olehmu demi faslul qada dan hisab. Hari perhitungan. Manusia akan dihitung, dihisab. Satu persatu tidak akan tertinggal. Walaupun sebesar zarah akan ditimbang, akan dihitung, akan dibicarakan. Maka tiba-tiba ia duduk dalam kuburnya sambil mengibas tanah daripada kepala dan janggutnya. Allahu Akbar. Di atas seruan yang sedemikian, bagi tahu hari ini adalah hari faslul qada. Hari keputusan ditetapkan segala takdir qada dan qadar kita. Hari ini adalah hari perhitungan. Bangkitlah wahai jiwa yang baik, wahai roh yang baik, bangkitlah kamu. Tiba-tiba bergerak bumi. Bangkit duduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan bangkit duduk manusia daripada tidur. Kemudian disebutkan sambil mengibas-ibaskan tanah, sapu tanah yang terlekat pada rambut baginda dan terlekat pada janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. San tanah berkuburan baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Jibril alaihissalam pun memberikannya dua pakaian bagi dia, dua persalinan. Kenapa Nabi dipakaikan pakaian? Disebut kerana kita akan mati nanti, kita bangkit. Bentuk kita, fizikal kita sebesar Nabi Allah Adam alaihissalam. 60 meter panjang. 60 meter panjang, 6 hasta lebar. Tinggi 60 meter. Flat 5 tingkat. Besar-besar tu. Satu-satu manusia besar-besar tu. Sungguh makna alam barat, alam mahsyar nanti, alam yang lebih jauh lebih luas daripada alam dunia. Yang kita rasa jauhnya, luasnya muka benda. Alam mahsyar nanti jauh lebih luas. Sebab manusia satu-satu manusia pun sebesar tu. Kalau lagi lah manusia besar-besar tu, tak cukup masjid ni. Sekali dia kain dia pelanting lagi. Dan yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam diberi dua pakaian. Ulama menguraikan apakah yang dimaksudkan dengan dua pakaian. Pakaian di atas dan pakaian yang di bawah. Pakaian di atas dan juga pakaian di bawah. Serta diberikan burak kenderaan. Tengoklah pakaian tersebut. Lalu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, hari ini hari apa? Kita kadang-kadang sakit lama, 30 hari. Hari ini hari apa? Berapa bulan? Bulan berapa? Tak tahu. Baginda yang tidur lama, berehat lama, berada di Raudhatul Jannah yang lama. Bangkit tanya kepada Jibril, sahabat terbaik, kekasih kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini hari apa? Ha? Lalu jawab Jibril alaihi salam, hari kiamat, hari perhimpunan, hari penyesalan, hari burak, hari bercerai, hari berjumpa. Masya Allah, istilah hari kiamat ni punya banyak lah. Ini semua dalam Al-Quran dia kata kalau hari ini hari kiamat, hari dibangkitkan seluruh makhluk, semua akan dibangkitkan. Bukan sekadar dibangkitkan, lalu dihimpunkan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, hari dihimpunkan. Yaumul khasar, hari penyesalan. Hari itu hari penyesalan. Aku ketika di dunia tu tak bagi pengambil. Kalau aku bagi pengambil, aku boleh ambil hari ini. Di sini, ni aku simpan. Aku takut habis. Aku simpan untuk masa depan aku. Aku simpan untuk anak cucu aku nak berikut atau mana aku tu. Aku kena kut. Aku berkira di jalan Allah. Aku menipu. Hari menyesal tak guna. Penyesalannya tidak ada gunanya. Dan kemudian dia kata hari itu hari burak. Hari itu kenderaan dia tak bawa main lah Porsche ke, dia tak bawa main lah Ferrari ke, dia tak bawa main lah lalu semua tak ada reza. Allah. Hari itu ulang alik dengan apa? Burak. Bukan seperti hidup aku tu. Bukan macam bak persiaran tu. Robot kita nak naik bah tu, takut tempat depan, takut berdiri di belakang. Masya Allah, nikmatnya. Nikmat Allah tak kami. Naik dia tabrak, seorang sekok. Dia tunggu dari sana. Layakkah aku dah? Layakkah aku? Kalau bercerita tentang nikmat dipati tentang layakkah aku, ya Allah. Dan kata Jibril lagi, hari-hari bercerai. Tak ada lah. Anak tak kenal ibu. Ibu tak kenal anak. Abang tak ada adik. Adik tak ada kakak. Berpisahlah suami dan isteri hari bercerai. Dan hari itu hari berjumpa. Nak jumpa lah dengan para nabi. Jumpa dengan para rasul. Bertemu dengan mereka. Setiap nabi di belakang mereka ada umat mereka. Setiap seorang nabi ada umat mereka di belakang. Hari itu hari nak jumpa, hari nak tengok. Cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ramai. Dan ada di kalangan mereka yang tak kenal dia yang mana satu. Tak kenal. Nampak? Tak pernah cuba mengenali dia. Tak pernah cari untuk kenal dia macam mana. Sifat dia macam mana. Jadi punya nak kenal dia. Punya rindu lah ya Allah. Bila menyebut namanya dan macam ada satu ketui dalam hati ini. Bila ingatkan hati ini macam kita kata ada satu celupang dalam hati menyucuk-nyucuk tak tahu nak kata apa. Itu sayang. Dan lagi dia kata Jibril alaihi salam, surga itu sudah diperhiasi bagi kedatangan engkau ya Muhammad. Sedang neraka itu sudah sallallahu alaihi wasallam. Akan kunci tempat bukan untuk Muhammad, tapi untuk umat-umat yang berdosa. Dibukanya surga untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka dikunci. Lantas kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menyanyikan engkau tentang aku tak tanya pasal ini. Tak tanya pasal surga. Aku tak tanya pasal buruk. Aku tak tanya pasal ini. Tapi aku bertanya kepada engkau tentang umatku yang berdosa. Mudah-mudahan engkau tinggalkan mereka atas siratal mustaqim. Macam mana tentang umatku? Tak tanya pasal nikmat. Tak tanya tentang kenderaan yang laju. Tak tanya tentang surga yang dibuka dihiasi. Tak tanya tentang neraka yang dikunci oleh Muhammad. Dia tak tanya tentang nikmat untuk diri dia. Tapi dia tanya tentang umat dia yang berdosa. Bagaimanakah mereka? Kita faham
Apabila baginda Nabi SAW sebut umat yang berdosa, kita dalam kategori itu. Kita adalah umat yang berdosa. Ini sayangnya Nabi nak. Walhal baginda baru bangkit. Dia akan cari orang yang alim dia sayang. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Kasih sayang kita akan dibalas oleh baginda SAW. Bila ditanya macam tu, mudah-mudahan hang tinggalkan mereka di atas siratul mustaqim. Jangan dibiarkan mereka itu masuk ke jurang neraka. Biarkan mereka lepas daripada penitian siratul mustaqim. Paling takut sekali baginda sallallahu alaihi wasallam ketika kita melintas sirat. Paling takut. Ini maknanya biar mereka menyeberang dengan selamatnya. Israfil alaihi salam, demi kebesaran Tuhanku wahai Muhammad, aku tidak akan berdiam kekala bangkit sebelum kau berdiri. Jadi bila dia tanya di mana umat dia, maka jawablah Israfil alaihi salam. Demi kebesaran Tuhanku, dia menggunakan nafas qasam, disumpah. Aku bersumpah dengan zat Allah yang maha mulia, yang maha besar. Aku tiup sengkakala ni tak ada siapa lagi. Engkau adalah makhluk manusia yang pertama dibangkitkan pada hari ini. Maknanya umat dia tak bangkit lagi. Siapa pun tak bangkit lagi. Engkau lah yang pertama. Maka kata Nabi SAW, sekarang ini baru baik hatiku dan tetap mataku. Maknanya dia kata rasa tenang, lega, tak ada lagi. Dia bimbang. Dia bangkit terlewat apa dah jadi pada umat dia, apa dah kena, dia pada lintas ke siratul mustaqim. Sebab dia kata moga-moga mereka tenang ketika melintas, sebab dia nak tunggu di titian sirat agar kita tak jatuh ke bawah. Bila kata tak bangkit lagi, dia masih lagi di alam barzakh. Berasa orang tenang. Sebab dia adalah manusia yang paling sibuk di masa nanti. Adalah makhluk bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sibuk nak pergi kat kami, nak tengok amal, nak bagi minumnya yang mau, nak minum daripada telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dia bagi minum terus daripada telapak tangan, ada yang diberi melalui kawkib, cawan-cawan. Tak boleh nak bayang macam mana hebatnya. Justru itu baginda pun mengambil mahkota dan pakaian lalu dipakaikannya kepada kedua-duanya, Jibril dan Israfil alaihissalam. Dia tak pakai pun, dia bagi malaikat Jibril dan Israfil yang memakaikan. Kemudian baginda pun menaiki dia pergi ke mana? Ke tempat perhimpunan. Ada satu tempat yang lagi besar, tempat perhimpunan. Saya tengok insyaAllah bulan depan dia sampai tempat perhimpunan. Apa yang dia jumpa di sana, apa yang dia temui di sana, apa persediaan yang Nabi buat. Dia kata Nabi adalah satu-satunya individu manusia yang paling sibuk di masa nanti. Wallahualam. Baca tentang Nabi ni rasa sedih, rasa sayu, rasa rindu, rasa hebat. Macam-macam rasa ada. Rasa rindu nak jumpa sangat. Rasa sedih mengenakan baginda. Dunia pun baginda sibuk. Tidurnya tak pernah lena, makannya tak pernah kenyang, jalan tak pernah perlahan. InsyaAllah bulan depan kalau ada rezeki kita sambung sifat burak. Akan diceritakan tentang sifat burak, kan dicerita Nabi naik burak. Dan Nabi naik burak, bagaimana keadaan sifat burak. Lebih kurang macam kita cerita tadi lah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi bulan depan. Bulan sebelah dah sebelah 2025 2024 bakal hadir. 2 bulan lagi habis tu. Cepat sungguh masa berlalu. Kita di ambang kiamat. Dalam suasana apa yang kita baca sekarang, kita berada di ambang. Apa yang bakal kita bawa menghadapi Allah?
Allah. Ada soalan? Ya, silakan dokter. Okey. Okey, baik. Terima kasih, Nak. Allahumma qadir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa syahada wa bi kulli shay'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw anjuruhu ila muslim. Artinya, ya Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala perkara yang gaib dan nyata, Tuhan setiap sesuatu daripada dirinya. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan gangguannya. Itu perkataan yang tak faham. Aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diriku. Atau tahu mana? Dan aku berlindung daripada berusaha untuk melakukan kejahatan terhadap diriku, dan aku mendorong orang Islam melakukannya. Okey, baik. Ini minta berlindung. Ini satu doa, satu wirid memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki langit dan bumi itu daripada kejahatan yang kita buat. Sama ada kita buat untuk diri kita, mendorong diri kita, ataupun kita buat, ajak orang lain buat. Dia tak buat seorang, dia ajak. Okey. Apa dia contoh dia? Kita ni dah tak baik. Kita dah tak baik. Kemudian kita ajak orang sama-sama buat benda tak baik. Kita ni kalau nak mengumpat, kita tak mengumpat sama-sama. Ini Tuhan tak tahu lah. Tak tahu. Dan kita mendorong orang tu. Ya ke? Oh, macam tu aku tak faham. Kalau tak ada, aku tak tahu. Ini yang ada, ini ada. Maka kita mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Dahlah kita ajak. Sepatutnya kita pujuk diri kita. Siapa yang pandang itu tak benar. Apa yang kulihat itu tak benar. Itu adalah sangkaanmu. Benda itu tak sahih. Simpan. Jangan ajak orang yang kata sama. Ni kita dah tak sahih. Ni aku nak tanya, aku tak tahu. Betul ke? Tak tahu, tapi rasa-rasa betul-betul. Aku itu aku tengok. Rasa-rasa betul. Kita mendorong orang ajak buat kejahatan. Jadi doa ni kita minta lindung daripada Allah, daripada kejahatan diri kita, dan mendorong orang ajak buat jahat sama. Dan kalau kata tak tahu, dia diam sudah. Ni ajak orang pula. Ajak orang kata, aku tak tahu itu lah yang ada. Betul tak betul tak tahulah. Kalau mau aku, mau lah. Kalau mau dia, mau lah aku. Kawan tu pula sampai. Ya. Dia minta lindung daripada Allah, daripada kejahatan yang mendorong kita untuk buat. Itu dia Dan ajak orang lain buat sama. InsyaAllah ta'ala. Allah. di barang nasti Pak. Okey, ada soalan lain? Ya, Kak Syam. Sini dia kerja dengan apa sekolah budak-budak autism kan. Rupa malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia ke ketika di pasar. Yang dalam hadis yang kita baca ni, keadaan macam mana rupa dia yang sebenar? Adakah di dalam rupa, kalau dia main di dunia ni, kita baca dalam hadis, pada lelaki kan, lelaki yang berpakaian putih begini. Kalau di masa nanti, baik, di masa nanti diceritakan oleh baginda, semua malaikat akan datang dalam rupa mereka yang sebenar. Bukan dirupakan dalam rupa lelaki macam daripada main di dunia. Kan kita kata bimbang, kadang-kadang minta sedekah tu mungkin malaikat. Kalau kita hendak, kita halau, kita hilang. Ada orang yang jumpa malaikat yang beri petunjuk sesat jalan, tiba-tiba datang orang tunjuk jalan. Tapi kalau di akhirat nanti, keseluruhan malaikat akan datang dalam rupa bentuk mereka yang asal. Wallahu a'lam. Tak tahu lah di mana kebenaran. Okey, ada soalan lain?
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ya. boleh tak kita doa minta Allah masukkan kita dan family kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab bersama Nabi Muhammad SAW. Okey, tak, Ustaz? okey, baik, baik, baik. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Kita tanya sahabat kita ni, boleh tak kita minta doa kepada Allah Ta'ala agar dimasukkan kita ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga kita, duduk bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya boleh. Itulah yang disuruh sangat-sangat apabila ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang paling ringkas tapi berharga, doa apa ya Rasulullah? Rasulullah bagi banyak cara. Kalau kata masa itu terlalu pendek, kau minta sehat, minta syurga. Doa yang paling mahal di sisi Allah, minta syurga, minta mahal-mahal. Minta mahal-mahal, minta apa? Minta syurga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Kan kita tawaf Baitullahil Haram, bila sampai di rukun Yamani, nak ke rukun Hajarul Aswad, doa yang paling padat. Satu dunia akan sebut doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Boleh minta? Boleh minta. Bahkan kita disuruh untuk sentiasa minta pada Allah Ta'ala nak masuk surga walaupun kita tak baik, walaupun kita hamba yang berdosa. Minta masuk surga. Masuk dengan siapa? Masuk dengan semua ahli keluarga. Masuk dengan semua ahli keluarga dapat duduk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah nak minta. Allah kan maha memberi. Kita masuk surga sebenarnya bukan dengan kerana amalan kita, tapi kerana rahmat Allah. Minta sangat-sangat, Allah Ta'ala itu penuh dengan rahmat. Dia akan bagi. Tapi dengan syarat kena buatlah apa yang dia suruh. Ni apa pun tak apa, datang duduk dalam surga, tak boleh juga. Kena ada dua tiket paling besar, iman. Yang kedua amal soleh. Itu minta surga. InsyaAllah bersangka baik dengan diri kita sendiri. Aku tak adalah buat jahat sehari 1 kali kot. Istighfar sehari 1 kali. Buat jahat hari ini kira-kira ada 60 kali. Contoh, minta surga, minta walau tak layak. Minta. Boleh tak? Boleh minta. Benda boleh minta. Allah Ta'ala tak minta dekat kita slip gaji. Tak tanya kita kerja apa, tak. Tapi Allah Ta'ala akan beri dengan penuh rahmat. InsyaAllah Ta'ala minta. Jangan tak minta. Saya kata Allah Ta'ala. Terima kasih kepada yang bertanya. Ustazah, boleh kita sebut sekali tanpa hisab, tanpa azab Ustazah? Ya. Disebut. Boleh tak kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Boleh. Boleh kita minta. Bighairi hisab. Bighairi hisab. Mohon minta Allah Ta'ala masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. InsyaAllah Ta'ala. Seperti mana para syuhada yang mereka itu di sana nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tak ada hisab, tak kira. Tak payah timbang lah mereka ni. Terus ke surga. Bila dah tak hisab, memang tak ada azab. Tidak ada sebarang azab. Melintas sirat seperti kilat. Naik murah. Boleh minta lah. Saya minta Allah tu kaya sangat. Minta pada yang kaya, insyaAllah. Kita ni fakir, miskin cuma. Wallahualam. Okey, ada soalan lain? Okey. Ada no? Ada saudara-saudara, mohon maaf atas kekurangan dari saya. Yang baik itu milik Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan sallu ala nabi Terima kasih sallallahu Ustazah. alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua sahabat. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ana, warahmatullahi. Ana dah, Ana dah keluar. Anda keluar dah kot rasanya. Keluar dah, ha. Ji. Okey. Ha. Jumpa lagi Okey, besok. Allah. Okey. Okay, bye. Oh, Cik Uji ke? Saya.